Bahawasanya maksud hadis tu ialah apa? Ada sebahagian orang yang mana dia ni banyak dosa. Okey, dia ni banyak dosa, maka bila masuk Ramadan, dosa-dosa itu baru nak dihapuskan. Dengan rahmat Allah Taala, dosa-dosa itu dia baru nak dihapuskan. Maka awal tu dia dapat rahmat, pertengahan tu dia dapat ampunan, akhir Ramadan tu barulah dia dilepaskan dari api neraka. Tapi ada orang yang mana dia dah bersih. So dari awal lagi dia dah dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومعمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah yang saya mulakan kakak-kakak, puan-puan haja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana limpah taufik inayahnya Allah Taala kurniakan kita kesempatan pada hari ini untuk kita masih lagi sama-sama datang untuk mendengarkan kuliah Zuhur sementara kita menanti masuknya waktu solat Asar. Allah Ta'ala menghimpunkan kita di dalam salah satu daripada taman-taman syurga. Maka ini salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala, perempuan, kerana apa? Allah Ta'ala masih memanjangkan lagi umur kita. Allah Ta'ala masih lagi beri kita keizinan untuk terus hidup, yang mana sebenarnya kalau kita tengok umur kita ni bila-bila Allah Ta'ala boleh ambil. Betul tak? Jadi sebab apa? Sebab kita tengok di keliling kita ada orang yang dah pergi dulu mendahului kita walaupun umurnya lebih muda daripada kita, kan? Bahkan ada je rakan yang sebaya dengan kita yang dah pergi dahulu mendahului kita. Betul tak? Maka semua itu menunjukkan apa, perempuan? Menunjukkan bahawasanya umur yang Allah Ta'ala masih lagi kurnia kepada kita ni ialah sebagai apa? Sebagai suatu tambahan daripada waktu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab akhirnya Allah Ta'ala bertanya kepada kita, fa aina tadhhabun, ke mana kamu nak pergi? Dan kita semua dah tahu jawapannya apa dia. Semua kita ialah ingin kembali kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah Ta'ala juga kita akan kembali. Maka seperti mana kita datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keadaan bersih, maka kita harap kita kembali juga kepada Allah Taala dalam keadaan suci bersih. Okey, dalam keadaan macam baby yang tak ada dosa, yang tak ada noda, putih bersih daripada segala dosa dan juga kesilapan. Jadi kita gunakan umur yang Allah Taala bagi ni untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang kita boleh buat. Kalau kita ada dosa-dosa sebelum ni, maka banyakkan istighfar. Ini kita di dalam bulan Rajab Al-Fard. Dan kata para ulama, bulan Rajab ni ialah bulan istighfar. Okay, sebab itu para ulama di kalangan para habaib sendiri mereka ada wirid istighfar dia orang. Lepas asar dia ada wirid istighfar dia, lepas isyak ada wirid istighfar dia. Kan? Istighfar tu boleh puan-puan boleh cari, ada je PDF dia, kan? Boleh tengok, kan? Boleh dapatkan. Dan kalau tak nak baca pun, kita istighfar macam biasa je. Astagfirullah. Banyakkan istighfar bulan ni. Supaya apa? Supaya kita nak bersihkan diri kita untuk persediaan masuk bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita mudah nak dapat fuyudat, nafahat, pemberian anugerah-anugerah daripada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Kalau kita tak buat benda tu daripada bulan Rajab, nanti dalam Ramadan tu kita lambat sikit nak terima anugerah tu. Kan, itulah seperti mana yang disyarahkan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah di dalam kitab Fadailul Amal. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya apa maksud kepada hadis Nabi, awaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, kan?
awal Ramadan tu ialah rahmat, tengahnya ialah maghfirah, keampunan, dan akhirnya ialah pelepasan daripada api neraka. Kita semua tahu hadis tu. Ada sebagian orang dia tak faham hadis tu, maka dia kritik. Yalah, hadis tu sanadnya lemah. Tetapi para ulama hadis tak pernah buang hadis yang sanadnya lemah. Maka Imam Zakaria Al-Kandhlawi dia kata apa? Dia kata bahawasanya maksud hadis tu ialah apa? Ada sebahagian orang yang mana dia ni banyak dosa. Okey, dia ni banyak dosa, maka bila masuk Ramadan, dosa-dosa itu baru nak dihapuskan. Dengan rahmat Allah Taala, dosa-dosa itu dia baru nak dihapuskan. Maka awal tu dia dapat rahmat, pertengahan tu dia dapat ampunan, akhir Ramadan tu barulah dia dilepaskan dari api neraka. Tapi ada orang yang mana dia dah bersih. So dari awal lagi dia dah dilepaskan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab itu kita kata persediaan nak masuk Ramadan ialah bermula daripada Rejab lagi. Sebenarnya sebelum tu lagi lah. Tetapi kita kata paling tidak Rejab ni kita dah mula lah. Kita dah mula memperbanyakkan istighfar. Nanti Syaban masuk, kita banyakkan selawat. Kan? Untuk apa? Setelah kita bersihkan diri, kita hiasi pula diri kita dengan keindahan-keindahan selawat kepada Nabi SAW. Sebab ulama memberi perumpamaan, istighfar ni macam kita bersihkan diri kita dari kotoran. Selawat ni macam kita pakai minyak wangi. Kan? Kalau kita terus je pakai minyak wangi, nanti bercampur kan, busuk dengan wangi tu bercampur. Okay, so istighfar dulu untuk bersihkan diri kita, kemudian baru kita selawat untuk apa? Untuk kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi diri kita ni wangi, kan? Bagi diri kita ni wangi. So bila masuk Ramadan, maka kita akan dapatlah sepenuh-penuhnya anugerah yang kita boleh dapat, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan, kita juga bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kekalkan kita dalam iman dan Islam. Selalu guru saya ingat waktu kita belajar dulu kat madrasah, kat pondok, setiap kali lepas asar sebelum nak mula kelas, tok guru akan baca bacaan tahiyat dulu. Kan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah sampai habis. Okey, sebelum mula kelas. Kemudian dah habis fil alamin innaka hamidum majid. Kalau dalam sembahyang pun kita disunatkan baca doa. Betul tak? Kan, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. So tentu ada doa-doa dia lah. Baik, cuma yang saya ingat sangat apa di antara wirid yang guru saya baca ialah apa? Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma afdalun ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala ala ni'matil imani wal islam, di atas nikmat iman dan juga nikmat Islam. Wa huma, dan kedua nikmat tersebut afdalun ni'am, seafdal nikmat yang kita boleh dapat. Okey, wa kafa bihima min ni'mah, dan cukuplah dua nikmat tersebut daripada segala nikmat-nikmat yang mungkin kita boleh dapatkan. Maksudnya apa, perempuan? Kalau kita dapat nikmat iman dan Islam, itu sudah cukup bagi kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita nikmat kesihatan, kalau Allah Ta'ala tak bagi kita nikmat keluasan, Allah Ta'ala tak bagi kita nikmat kekayaan harta yang banyak, Allah Ta'ala tak bagi kita nikmat pelbagai nikmat yang lain, tapi Allah Ta'ala bagi kita iman dan Islam, itu sudah cukup. Sebab apa? Sebab dengan iman dan Islam lah kita akan bahagia selama-lamanya ke akhirat. Okay? Kita akan bahagia, insya-Allah bahagia juga kat dunia, tetapi yang lebih penting ialah bahagia kita di akhirat. Sebab orang yang tak ada iman, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Betul tak? Kan? Sedangkan dia mungkin buat maksiat, dia punya kekufuran tu dalam dunia mungkin 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Tapi disebabkan kekufuran tersebut kekal selama-lamanya dalam neraka. Okeylah, katalah tak masuk neraka lama-lama, masuk sehari je. Tapi sehari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia, perempuan? 1000 tahun. Kita hidup 1000 tahun pun tidak. Ya, kita ni hidup 1000 tahun pun tidak. Jadi kan tak berbaloi kekufuran kita di dunia ni, tapi dia azab 1000 tahun. At least kalau sama 70 tahun kufur, 70 tahun kena azab, okeylah juga. Tak? Kan? Kena apa? Kena lama, maka tak berbaloi. Sebab itu kita kata orang yang ada iman dan ada Islam ni ialah sebesar-besar nikmat. Sebab apa, perempuan? Sebab iman dan Islam ni di akhir zaman boleh hilang macam tu je. Dalam hadis Nabi kata akhir zaman ni ada orang dia bangun pagi di Islam, petang di kafir. Kan? Ada orang malam di Islam, pagi di kafir. Betul tak? Dan benda tu kita tengok zaman sekarang ke anak-anak muda kita. Kan? Dulu mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, orang kalau murtad malu-malu. Kan? Sekarang orang murtad dah tak malu dah. Dalam social media dia beritahu saya ni ex-Islam. Orang Melayu ke orang putih ke apa, kita tak kisah sangatlah. Kan? Orang Melayu kita, anak-anak Melayu kita ni yang muda-muda ni dah tak malu dah untuk mengaku non-Muslim.
Kan, wa'ayazubillah. Okey, jadi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu mahalnya nikmat iman dan Islam. Sebab tu puan-puan, syukur sangat Allah Taala. Kita ni kadang-kadang kita terlupa kan. Ya, kita terlupa bahawasanya besarnya nikmat Islam. Sebab apa? Sebab kita lahir daripada keluarga Islam kan. Cuba tanya orang-orang yang convert. Kan, tanya orang yang convert macam mana syukurnya dia dapat hidayah. Kan? Macam mana syukurnya dia dapat hidayah. Betul? Cuba tanya dia orang. Jadi sebab itu puan-puan, kita kena syukur kita masih dikekalkan dalam iman dan juga dalam Islam. Yang ketiga, puan-puan, sejak daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah zaman Nabi Isa AS telah adanya umat-umat Nabi yang terdahulu yang mana mereka semua ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Taala tak bangkitkan puan-puan dan saya kan, di kalangan umat-umat Nabi tersebut. Tapi Allah Taala bangkitkan puan-puan dan saya di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Saleh, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat Nabi Musa kan. Dan Allah Taala tak bangkitkan saya dan puan-puan di kalangan umat-umat Nabi tersebut. Tak. Allah Taala bangkitkan saya dan puan-puan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ialah suatu kemuliaan. Okey, dan ini ialah suatu syaraf, kemuliaan. Sebab apa? Dengan kita menjadi umat kepada Nabi SAW, maka kita menjadi sebaik-baik umat. Yang kata Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu dalam qasidah Burdah beliau, dia kata apa? Dia kata, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami. Dia kata dengan sebab apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil orang yang memanggil kita semua kepada Allah Ta'ala. Siapa dia? Nabi SAW. Kan, Nabi lah yang mengajak kita untuk beriman kepada Allah Ta'ala, menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang sebenar. Maka ketika mana Allah Ta'ala memanggil Nabi dengan panggilan apa? Bi akramir rusul. Dengan semulia-mulia Rasul, maka ketika itu kunna akramal umami. Kita ni jadi semulia-mulia umat perempuan. Subhanallah. Yang ni adalah nikmat yang jarang-jarang orang bersyukur. Apa dia? Nikmat apa perempuan? Nikmat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi umat Nabi SAW ni perempuan, dia punya apa? Speciality. Dia macam kalau kita pergi kat mall ke apa, dia ada VIP pass. Macam tu. Sebab apa? Dengan menjadi umat Nabi SAW, kita mendapat banyak kelebihan daripada Allah Ta'ala. Nak kata banyaknya kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kat kita, sampai ada ulama' boleh tulis buku lah. Kan? Kitab Fadail Ummah Al-Muhammadiyah. Kitab cerita pasal apa? Fadilat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ada kitab perempuan. Ada kitab. Karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Guru kepada guru kita lah, Ustaz Said Qadir. Saya rasa Ustaz Said pernah sempat jumpa waktu beliau belajar dekat Madinah tu. Sempat jumpa dengan almarhum Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kan, Sayyid Muhammad dia karang satu kitab apa? Cerita pasal apa? Fadilat umat Nabi SAW. Berpuluh fadilat kita. Kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala tak kurniakan umat lain, Allah Ta'ala kurniakan kat kita. Oh, banyak perempuan. Okey? Banyak sangat kelebihan. Apa dia? Antaranya yang disebutkan di dalam hadis bertaraf Hasan, disebutkan bahawasanya umat Nabi SAW ni, penduduk syurga nanti sebelum masuk syurga dia akan beratur pada 120 barisan. Okey? Panjang mana? 120 barisan. Panjang ni tak tahulah. Tapi barisan tu ada 120. Okey? 60 daripada barisan tu semuanya ialah umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa perempuan? Separuh dari penduduk syurga ialah umat Nabi SAW. Yang separuh lagi tu, lagi 60 barisan tu dikongsi daripada umat Nabi Adam sampailah umat Nabi Isa AS. Tapi separuh lagi semuanya ialah hanya khusus untuk umat Nabi SAW. Maksudnya apa? Ramai umat Nabi akan masuk syurga. Dan moga-moga kita semua lah, puan-puan saya dan puan-puan semua, kita min ahli syurga lah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey? Kita masuk syurga tanpa perlu dibersihkan lah. Guru saya dia kata apa? Al-Fadhil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis Al-Azhari hafizahullah ta'ala, dia kata apa? Kejayaan ni bukan masuk syurga. Kan? Kejayaan bukan masuk syurga. Okey? Biar betul kan? Yang itu kejayaan tu apa? Kejayaan tu ialah terlepas daripada api neraka. Ustaz, samalah. Kalau tak masuk neraka, maksudnya masuk syurga lah ke ada tempat lain lagi? Tak. Bukan maksudnya macam tu. Maksudnya apa perempuan? Ada orang yang mana sebelum dia masuk syurga, dia kena masuk neraka dulu. Okey? Jadi kita tak nak macam tu. Okey? Kita tak nak masuk neraka dulu. Tak payah kata masuk kan? Tengok pun tak nak. Tak payah kata tengok. Bau pun tak nak. Betul tak? Bau neraka ni pun kita dah akan, kalau kita bau saja kita rasa macam seolah-olah kita ni tak pernah merasai nikmat dunia sekali pun. Punyalah teruk bau dia.
kan. Apatah lagi kalau tengok, apatah lagi kalau masuk kan, wa'ayazubillah min zalik. So sebab itu kita tak nak masuk. Biarlah kita ni masuk ke syurga terus. Dengan apa? Dengan rahmat Allah dan juga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sangat concern kepada kita. Jadi sebab tu sebagai umat Nabi SAW, maka sepatutnya kita ni kena bersyukur, ya Allah, terima kasih lah pilih saya. Sebab ini pure pilihan Allah Ta'ala. Puan-puan, betul tak? Kita ada ke hak dalam memilih? Tak ada, tak ada. Kan? Siapa yang cipta kita lahir pada kurun yang ke-21 ni? Kan? Allah Ta'ala kan yang pilih. Betul? Perempuan semua mungkin lahir tahun yang paling sini umur tahun berapa? 46. Masya Allah kan. Zaman Jepun ni. Tak sempat Jepun. Kan? Jepun dah keluar dah. Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala pilih kita lah umat akhir zaman. Maksudnya umat Nabi SAW. Boleh tak Allah Ta'ala pilih kita tiba-tiba umat Nabi Lut? Boleh. Boleh tak tiba-tiba Allah Ta'ala pilih kita umat Nabi Yunus? Boleh. Boleh-boleh saja. Kan tak? Allah Ta'ala tak pilih. Allah Ta'ala pilih untuk kita apa? Umat Nabi SAW. Sebab tu puan-puan, saya nak emphasize tentang apa? Tentang lebihnya, betapa besarnya fadilat jadi umat Nabi SAW ni. Sampai diriwayatkan oleh Syed Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab dia yang lain. Dia sebut apa? Dia kata, dalam satu asar disebutkan bahawasanya Nabi Musa AS berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puan-puan, Nabi Musa ni siapa? Dia ni Nabi tau. Dia ni Nabi, bukan Nabi biasa-biasa, bukan biasa-biasa ni. Nabi dan Rasul. Bukan Rasul biasa-biasa ni, Rasul ulul azmi, panglima bagi para Rasul. Kan? Kalau duduk kat langit tu, langit ke-6 kot. Dah habis langit, last langit ke-7 lah. Dia langit ke-6. Maksudnya level-level vice president lah, puan-puan. Kan? Vice president para Rasul ni. Okay? Tapi even dengan dia, dengan kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, kalimullah, boleh bertutur dengan Allah Ta'ala kan, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terima wahyu direct tanpa ada sebarang perantaraan. Dengan segala mukjizat-mukjizat dia dan segala kisah-kisah yang kita baca dalam Quran, banyaknya kisah Nabi Musa kan, pun dia tahu nilai jadi umat Nabi SAW ni. Dia minta, ya Allah, jadikan saya umat Nabi SAW. Tiba-tiba kita yang Allah Ta'ala dah pilih jadi umat Nabi, tak bersyukur. Allah, sayangnya lah. Betul tak? Sayang. Sebab tu puan-puan, kita kena banyak bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kena tahu nilai tu. Nilai betapa kita ni telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nikmat yang besar, iaitulah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh sebab itu, sebab saya sebenarnya saya tak tahu Ustaz Syed mengajar apa kat sini. Tapi sebab saya tengok perempuan semua pegang kitab Syama'il, so saya tahulah Ustaz Syed cerita pasal Nabi kan. Jadi untuk munasabahnya kita cerita pasal Nabi lah. Okay? Kita cerita pasal Nabi. Cuma saya tak baca lagi kitab Syama'il tu. Supaya sanad puan-puan dengan Ustaz Syed tu tak terputus lah. Kalau puan-puan belajar dengan saya, sanad dia jadi rendah nanti. Kan? Jadi dia tak bagus. Kan? Jadi kitab Syama'il tu puan-puan belajar dengan Ustaz Syed, jangan risau. Cuma saya ambil sisi yang lain tentang Nabi SAW yang kita boleh tambah untuk kita apa? Kita ni lebih menghargai Nabi SAW. Baik. Boleh ke puan-puan? Boleh Walaupun sebenarnya saya biasanya kalau kuliah muslimat ni saya mengajar fiqh muslimat. Biasanya Ustaz saya kalau dia minta fiqh muslimat tu dia minta saya mengajar lah. Tapi saya tengok hari ni lebih relevannya saya mengajar kitab Syama'il lah. Intro apa? Lupa juga kan. Tak kenal saya, lupa pula. Cakap dah panjang-panjang, 20 minit dah cakap kan. Tak kenal diri lagi. Minta maaf lah. Okey, sebelum kita mula, nama saya Muhammad Hazim bin Haznan, perempuan. Muhammad Hazim bin Haznan. Saya duduk kat Bangi, alhamdulillah berkeluarga, anak 2 orang. Dan saya freelance lah. Saya macam Ustaz Syed lah, berjalan berkata-kata lah. Cuma saya setakat ni dalam KL dan Selangor lah. Tak sampailah Ustaz Syed sampai keluar negara kan. Jadi kita level-level domestik je lah. Jadi alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu je lah kan. Cukup lah tu. Saya memang asal Selangor lah. Saya lahir Kelang. Saya duduk lama Shah Alam. Saya bersunat pun dekat USJ lah, SJMC, kan. So saya quite familiar lah dengan Subang ni. Cuma ni masjid ni pertama kali saya sampai. Biasa saya dulu kecil-kecil saya solat kat MDE dekat Masjid Darul Ihsan. Masjid Darul Ihsan. Sekarang pun saya kuliah kat Masjid Darul Ihsan kat lah. Cuma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gitulah. Okey. So saya memang ni lah orang Selangor lah. Walaupun kampung tu jauh lah.
Mak saya orang Kedah, ayah saya orang Melaka. Dan saya bunyi-bunyi tu macam Perak sebab saya duduk lama Perak, kahwin dengan orang Perak. So saya ni tak tahu saya orang apa sebenarnya, perempuan. So saya minta maaf lah. So kalau campur-campur tu harap-harap faham lah. Kalau tak faham tanyalah. Okey. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, dan saya biasa mengajar fiqh lah sama macam guru kita Ustaz saya Abdul Qadir Al-Jufri. Saya pun mengaji dengan beliau fiqh juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tapi saya biasa mengajar fiqh dengan akidah lah. Tapi sekarang ni bila saya baru ni jumpa, sebab apa saya mengajar fiqh dengan akidah? Sebab dua tu fardu ain, yang mana saya tengok ramai orang tak faham pun kan. Orang buat-buat faham je. Okay. Orang tak betul-betul faham sebab tak mengaji, kan. Dia rasa je dia faham. Terutamanya macam fiqh muslimat lah. Tapi fiqh muslimat ni fiqh muslimat ni dia sesuai, semua orang pun sesuai. Cuma dia tengok kepada minat lah. Sebab kalau tak minat, payah juga nak cerita kan. Tetapi pentinglah untuk belajar, perempuan. Sebab saya banyak kali pengalaman, saya mengajar dah 13 tahun tentang fiqh muslimat. Boleh saya kata 90% daripada muslimat tak faham pun tentang hukum hakam tentang darah perempuan sendiri. Which is masalah dia apa? Masalah dia mereka melakukan ibadah pada waktu yang haram ibadah, ataupun tidak beribadah pada waktu yang wajib ibadah. Dua-dua tu dosa besar. Itu masalah lah. Jadi sebab tu saya banyak mengajar fiqh. Cuma bila saya jumpa dengan seorang ulama daripada Johor, Al-Fadil Syekh Ibrahim Masran Al-Banjari hafizahullah ta'ala, dia kata ustaz-ustaz ni kena banyak cerita tentang Nabi. Kena banyak cerita tentang Nabi sebab umat ni dahagakan untuk mengenal Nabi SAW, untuk mencari siapakah yang mereka boleh berpegang dan berpaut di akhir zaman ni kan. Jadi dia orang kena kenal Nabi SAW, betapa rahmatnya Nabi SAW. Walaupun Nabi dah wafat, tetap Nabi tak pernah tinggal dengan kita, perempuan. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanadnya yang sahih, Nabi SAW kata apa? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu, mati pun baik. Macam mana? Kalau hidup okeylah, baik kan? Kita boleh jumpa Nabi, tanya soalan kat Nabi SAW, minta syafaat. Tapi kalau mati dah, macam mana baik pula? Nabi kata, kalau aku hidup, kamu tanya soalan, wahyu turun, aku jawab. Tapi kalau aku dah mati, apa yang aku buat? Nabi kata, tu'radu alayya a'malu ummati. Dibentangkan di hadapan aku amalan umat-umat aku. Fa'in wajadtum khairan fahamidullah. Kalau aku temui amalan-amalan mereka itu baik, maka aku akan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Aku akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau aku tengok amalan-amalan mereka ni buruk, fa'astaghfartu lakum, maka aku akan minta ampun kepada Allah bagi pihak mereka. Nampak tak, perempuan? Walaupun Nabi dah wafat, tapi Nabi still concern pasal itu. Nabi dah wafat lama dah 1400 tahun dah Nabi wafat. Tapi still kan, Nabi tak tinggalkan kita, perempuan. Jangan rasa kita ni jauh dari Nabi SAW. Nabi sentiasa perhatikan kita. Dan Allah Ta'ala bentang. Allah Ta'ala bagi. Kan, bentangkan apa yang kita buat kan. Seminggu tu apa yang kita buat. Dibentangkan di hadapan Nabi. Nabi tengok, oh ni kau buat. Nabi bukan nak judge kita, tak. Kalau Nabi tengok benda tu buruk, kita buat maksiat, Nabi tolong istighfar untuk kita. Kan? Kita ni pernah tak tolong istighfar untuk anak kita? Pernah tak tolong istighfar untuk mak kita? Pernah tak tolong istighfar untuk suami kita? Pernah tak istighfar untuk kawan kita yang kita paling kasih? Jarang kan? Dan Nabi setiap kali Nabi tengok kita buat dosa, Nabi tolong istighfar untuk itu, perempuan. Ya. Nabi tolong istighfar untuk itu. Subhanallah. Ini Nabi, padahal Nabi tak kenal. Ini yang kita cakap tadi tu semua orang yang kita kenal. Mak ayah kita yang kita memang rapat. Tapi Nabi, sebelum kita lahir, Nabi dah concern tentang kita. Setelah lama dia dah pergi pun, Nabi masih ambil perhatian tentang kita. Maka tak sepatutnya kita ni tak kenal Nabi SAW, tak belajar tentang Nabi. Tapi Alhamdulillah lah, perempuan dah belajar kitab Syama'il. Alhamdulillah. Teruskan istiqamah, datang mengaji dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syed. Boleh? Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya biasanya saya bagi peluang kepada perempuan nak belajar apa kan. Tapi tak apalah. Saya, masa kita tak panjang. Jadi saya cerita je lah apa yang saya boleh ceritakan daripada Nabi SAW. Boleh? Cuma macam saya sebut tadi, saya punya concern ialah apa? Jangan lupa belajar fardu ain tu. Sebab asas kepada kehidupan kita ialah mengaji fardu ain. Okey, asas. Kalau tak belajar, maka kita berdosa, perempuan. Tu je point dia. Sebab bila saya mengajar tentang ni, saya mengajar banyak masjid lah, kuliah muslimat kan. Jadi dia orang punya komen ni lah apa? Komen dia ialah, Ustaz, kenapa kami tak jumpa Ustaz dulu kan? Saya kata lah, tak payah jumpa saya. Kan?
belajar je lah dengan siapa-siapa pun. Dia kata kami dah belajar dah, tapi orang lain tak cerita macam saya cerita kan. Saya kata lah nak buat macam mana kan, benda tu masing-masing lah kan. Tapi yelah, saya faham ada something yang ditinggalkan oleh orang dahulu yang menyebabkan kita ni sebenarnya mukhil. Kita ni sebenarnya nak cakap, kita ni sebenarnya sama ada salah faham terhadap apa yang kita belajar sebelum ni, ataupun memang tidak diberitahu. Okey, saya bagi contoh mudah je. Ni just ni kan, lepas ni saya cerita pasal Nabi. Jangan risau, saya takkan lari lah. Tapi just nak bagi puan-puan fikir. Puan-puan, kalau darah dah berhenti, okey, kalau darah haid dah berhenti, apa kita kena buat? Kena mandi dan solat lah. Contoh dah masuk waktu zuhur, berhenti pukul 2 petang. Okey, kena buat apa? Check. Okey, bagus. Lepas tu check macam mana? Oh, kuat lah pula. Tak nak kuliah lah, dia nak potong kan. Okey, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang tiap-tiap petang? Oh tak. Okay. Tak apa. Baik, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kena apa? Dia kena check. Betul? Kalau dah check, lepas tu okey, baik. Dia kena check. Pertama, dia kena meruang. Nama dia kena meruang. Kalau dekat tisu ataupun kapas ada kesan, dia kena mandi dan solat lah kan? Betul? Baik. Soalan saya ialah, berapa ramai perempuan yang bekerja yang berhenti darah waktu kerja? Ramai tak? Ramai. Dia orang solat tak? Meninggalkan solat, keluarkan solat daripada waktunya, hukum dia haram, dosa besar. Siapa nak tanggung tu? Kan? Itu masalah. Okey? Tu sebab tu saya kata okey lah, tu satu. Dia kena buat something lah, dia ada cara lah. Okey? Dia kena usaha mandi ataupun kita kata tayamum. Okey, soalan yang kedua. Contohlah perempuan tengah masak. Biasa masak tak? Ke sekarang ni saya tengok orang sekarang ni dia sejak ada panda ni, panda tu yang banyak kerja kan. Tu subhanallah, tak apalah. Okey? Jadi katalah perempuan masak pukul 1 kan, masak azan zuhur. Perempuan pun kata okeylah, tak apa, sekejap lagi saya semayang. Tengah-tengah tu perempuan tengah masak keluar darah. Okey, keluar darah haid dan berterusanlah sampai 7 hari katakan. Baik, soalannya, solat zuhur tu kena semayang ke tak? Kena ganti ke tak? Kena. Ya. Dia tengok. Kalau perempuan dapat kadar untuk semayang, contoh masuk 1.30, darah terkeluar 1.40, 10 minit sempat tak nak semayang? Sempat. Kena ganti. Tapi kalau lah azan 1.30, 1.33 dah keluar darah, kena mandi tak payah, kena solat tak payah. Okey, faham? Cuma kalau jadi yang macam pertama tadi, kena ganti, soalannya berapa ramai yang ganti? Faham kan? So sebab tu saya kata masalah ni ramai orang macam tak pernah fikir pun, kan? Ataupun tak pernah diingatkan masalah-masalah tu. Itu tak kira lagi masalah yang lain kan, masalah banyaklah. So itu je nasihat saya just nak buka pemikiran perempuan supaya pergi belajar. Pergi belajar, jangan berhenti. Mungkin ada yang kata sebab saya mengajar, yelah saya mengajar kuliah zuhur, kuliah duha kan. Biasanya semua yang dah season lah. Kan? Semuanya dah outdated lah. Okey. Maksudnya yalah, kita faham kan. So tapi point dia apa? Ajar kat anak kita, ajar kat cucu kita. Okey, sebab anak kita tak sempat nak datang ni kan, kita lah nak kena ingatkan dia. Okey, dia nak datang sini, dia nak kena cari rezeki dan sebagainya kan, nak bayar bil rumah, nak bayar bil kereta banyak, nak bayar bil sekolah kan, mahal. Betul? Jadi dia tak sempat lah nak belajar. So macam mana perempuan lah kena belajar dan tolong ingatkan dia. So saya selalu pesan yang tu. Saya selalu pesan. Saya pernah kira untuk seorang makcik tu, dia kena qada 9,000 solat. 9,000. Letih. Tapi saya kata macam ni lah. Saya kata, makcik, paling tidak kita tahu bahawasanya kita ni ada benda yang kita hutang Allah Ta'ala. So kita taubat dan kita qada pelan-pelan. Kalau lah kita mati sebelum habis qada, tak apa.
Yang penting kita dah taubat. Berbanding dengan orang yang mati dia tak tahu pun dia ada hutang Allah Ta'ala, kan lagi berat. Betul tak? Hutang semayang ni benda paling berat lah. Betul? Sebab apa? Sebab tu Imam Abu Hasan Syazili dia kata apa? Dia kata man lam yatashaghal bi ilmina hadza matahu musirrun 'alal kaba'ir wa innahu lam ya'lam. Siapa yang tak belajar, yang tak menyibukkan diri mereka untuk mempelajari ilmu kami ini, iaitu ilmu tasawuf yang fardu ain, maka dia kata orang tu akan mati dalam keadaan dosa besar dan hal keadaan dia tak tahu pun dia berdosa. Kan? Sebab yelah dia tak ada ilmu, dia tak tahu oh mengumpat ni dosa, oh ini namimah berdosa, oh ini hasad berdosa. Dia tak tahu sebab dia tak belajar. Itu yang masalah penyakit hati. Yang fardu ain yang fizikal ni sama juga. Kan? Sama juga. Sebab fardu ain tu apa? Apa yang menjadi hal keadaan sehari-hari kita. So untuk perempuan hal keadaan sehari-hari ialah keluar darah. Sebulan tu keluar darah. Jadi itu fardu ain wajib belajar. Tapi berapa ramai orang yang betul-betul belajar. Kebanyakannya just tanya mak dulu. Kan? Kalau betul tak apa? Kan? Kalau mak kita tu betul tak apa? Saya bab ni, saya mengajar mak saya mengajar nenek saya mengajar makcik-makcik saya, semua saya mengajar. Kan? Sebab apa? Sebab saya tak nak ada orang nanti tanggungjawab saya ke akhirat lah. Okay? So sebab tu saya selalu mengajar macam itu. Dan ini adalah amanah daripada Nabi SAW. Okay? Baik. Wallah alam. Itu cerita sikit pasal fardu ain lah. Tak. Orang nak Sekejap. contohnya kita memang dekat office memang tak ada air kan. Tapi ada air. Tak ada bilik air. Tak ada bilik mandi. Okey. Kita tanya untuk dan particular waktu je kan, ataupun kita mandi rumah. Tak kena mandi lagi. Wajib mandi. Dia particular. Sebab kita nak kena solat hormat waktu. Okey, kita kena solat hormat waktu. Dia tak boleh saja-saja nantilah balik rumah nanti qada lah. Lepas tu jam pula sampailah ke maghrib ni. Asar pun qada juga. Kan masalah. Okey, so tu problem. Sebenarnya dia kena usaha. Dan kalau kita ni ada authority, saya selalu sebut kalaulah perempuan atau tuan-tuan ada authority kan, kita boleh bina toilet, bina bilik mandi kan dekat office, ya silakan buat supaya memudahkan perempuan-perempuan untuk mandi wajib kan. Tapi benda tu sebab tak ada concern benda tu, so tidak dibincangkan lah, tidak ada permintaan pun kan. Tapi sebenarnya benda tu penting, tapi sebab tak ada orang highlight tu je. Betul? Dia masalah darah ni, dia bukan sekadar darah saja perempuan. Dia masalahnya ialah berkaitan dengan ibadah kan. Boleh ibadah ke tak boleh ibadah? Itu point dia. Boleh? Itu point paling penting lah. Baik, kalau ya puan. Macam mana? Sekejap. Okey, apa dia soalan ni? Ustaz, bukan yang kaki kami pasal itu bukan solat. Okey. So, orang kata kalau kita solat biasa, solat yang kita buat dan lepas Okey. Kalau kita banyak tu buatnya, kalau ada banyak kita buat lagi. Betul. So lepas tu buat Ya. kodok dan kita buat berapa kali ni buat. Semampu kita. Ya, semampu kita. Solat kita buat banyak kali. Dia sebenarnya tak kisah. Dia point dia macam ni perempuan. Masalah qada solat ni, kalau kita memang ada solat yang kita tak buat dengan sengaja. Okey. Ataupun tak sengaja tapi tak sengaja yang tak dimaafkan lah. Alright. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksudnya kita tidak diuzurkan untuk tak solat tu. Jadi ketika itu kita kena gunakan sepenuh masa kita sebenarnya untuk qada solat tu. Kecuali untuk benda-benda yang sama wajib dengan solat, macam makan, tidur dan sebagainya. Kita tak boleh buat benda sunat. Ketika itu kita tak boleh buat benda-benda yang sunat-sunat. Itu secara asas. Cuma kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah benda tu benda yang kita tak pasti, benda tu tak perlu kan. Kalau tak pasti, benda tu tak perlu. Kita je solat
solat setiap kali lepas solat fardu tu kita qada satu solat. Dia dah cukup dah. Yang mana kita harap dengan solat tu, moga-moga kalau kita ada yang kita memang kena qada, solat tu akan jadi gantinya lah. Okey. Kalau memang betul tak ada, maka dikira sebagai benda tu ganti waktu kita kecil. Macam tu. Tapi kalau kita memang secara pasti kita memang ada solat yang kita tak buat, kan, banyak, sepatutnya kita mengerahkan seluruh tenaga kita untuk qada solat tu lah, kecuali untuk benda-benda yang wajib, dan kita boleh tinggal, sepatutnya lah begitu. Okey, tu hukum masalah qada solat lah. Boleh tambah baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kembali pada tajuk kita, ada 20 minit lagi. Boleh? 20 minit sempat insyaAllah. Jadi apa yang saya nak cerita sebenarnya? Saya nak cerita tentang apa? Tentang apakah perkara, kan saya sebut tadi tentang kita ni kena, antara cara untuk kita menghargai Nabi SAW disebabkan kita ni menjadi umat Nabi SAW, ialah apa? Ialah dengan kita ni kenal baginda Nabi SAW. Baik, macam mana nak kenal Nabi SAW, puan-puan? Ya, para ulama kata ada 5 ilmu yang kita boleh tahu tentang Nabi SAW. Ada 5. Yang pertamanya syama'il. So syama'il puan-puan dah belajar, so saya tak payah explain lah. Syama'il ni apa? Ialah wasfun Nabi SAW khalqan wa khuluqan. Sifat-sifat kesempurnaan Nabi secara fizikal dan juga secara batin. Okey. Jadi khalqan, penciptaan fizikal Nabi itu sempurna, wa khuluqan, Nabi punya akhlak itu juga sempurna. Okey. Dan Nabi punya kesempurnaan bukan sempurna pada zahir fizikal saja, batin fizikal pun sempurna juga. Kan, kalau kita baca dalam syarah-syarah, ulama kata hatta urat-urat Nabi, tulang-tulang Nabi, daging-daging Nabi SAW, organ-organ Nabi, semua itu sempurna. Dan semua itu, semuanya menyaksikan keagungan Allah Ta'ala pada setiap masa dan mengingati Allah Ta'ala pada setiap masa. Hatta kita bahas kan dalam kitab Syama'il, puan-puan dah sampai bab berapa? Hadis ke 100 dah. Bab 100 tak sampai. Bab dia ada 56 je. Hadis ke berapa? Berapa? Hadis ke? Syama'il ini katanya puasa. Puasa? Bab puasa. Oh, dah nak habis dah. Ya. Aywa. Okey. Jadi dekat bab awal-awal tu dia cerita pasal apa? Bila cerita pasal fizikal Nabi kan? Kan dia ada bab tentang rambut Nabi. Kan? Di dalam syarah tu dia sebut apa? Nabi antara hadis Nabi suruh lepaskan rambut kan. Orang lelaki lah lepaskan rambut. Sebab apa? Ulama kata sebab rambut Nabi juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi sujud, rambut Nabi pun bergerak sujud juga. Jadi hatta rambut Nabi pun sempurna kan dalam ibadah dia. Jadi sebab tu kita baca Syama'il. Okey, untuk kenal Nabi. Dan kenapa kita baca Syama'il? Mungkin Ustaz Syed dah sebut, saya just tolong ulang lah apa yang pernah guru kita sebut. Ialah apa? Dia ada 7 sebab kenapa kita nak belajar Syama'il ni. Saya sebut satu je. Okey, iaitu sebab apa? Dengan kita belajar Syama'il, kita kenal Nabi supaya apa? Kita kenal juga Nabi di alam barzakh nanti. Sebab apa? Sebab daripada hadis-hadis yang masyhur menceritakan tentang bila kita masuk dalam kubur, kita akan ditanya oleh malaikat kan? Malaikat kubur lah. Malaikat Munkar Nakir kan, tentang beberapa soalan. Apa dia? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka kan? Di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat dan juga di dalam riwayat Imam At-Tabrani ada juga riwayat yang mana dia punya narration dia tu lain sikit. Okey, yang mana malaikat akan tanya, "Man hadza allazi bu'isa fikum?" Ataupun dalam Sahih Bukhari apa maksud dia? Maksudnya ialah malaikat akan tanya, siapakah lelaki ini yang mana dia diutuskan kepada kamu? Jadi para ulama ketika mana mensyarahkan hadis tu, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahawasanya ketika mana kita disoal di dalam kubur, ada 2 possibilities. Pertama, memang Nabi SAW ada bersama dengan kita ketika itu. Maka malaikat akan tanya, apa yang kau katakan tentang lelaki ni? Itu riwayat Sahih Bukhari. Ataupun dalam riwayat Imam Tabrani, siapa lelaki ini yang mana dibangkitkan kepada kau? Okey. Ada ulama kata memang Nabi ada. Satu lagi ada ulama kata gambar Nabi itu dibawa oleh malaikat. Malaikat akan tunjuk gambar Nabi SAW. Baik. Puan-puan, kita tak pernah jumpa Nabi. Betul tak? Kan? Nak mimpi pun tak pernah lagi kan? Saya lah. Puan-puan mungkin kan? So, Allah alam lah. Okay? So, saya pun tak pernah. Jadi, macam mana kita nak tahu tu Nabi SAW? Maka para ulama kata berdasarkan apa yang kita belajar dalam Syama'il. Jadi, sebab itu kenapa bab awal Syama'il tu, bab fizikal Nabi tu kita kena ulang sampailah dia terpahat dalam kepala kita, description Nabi tu tak hilang. Sehinggalah nanti bila kita di akhirat nanti di dalam kubur nanti bila kita tengok,
haza Rasulullah. Kita boleh jawab. Penting tu. Boleh jawab soalan kubur. Okey, boleh jawab soalan kubur. Sebab tu kenapa belajar Syama'il dan belajarlah perempuan sampai habis insya-Allah. Dah habis ulang lagi. Kan? Tak ulang belajar apa, ulang baca. Kan? Tak apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ulang belajar pun ulang baca, jangan risau. Baik. Itu yang pertama, ilmu untuk kenal Nabi SAW. Pertama apa? Syama'il. Yang kedua, yang kita boleh belajar tentang Nabi SAW ialah apa? Namanya dalail. Dalail ni apa? Dalailun nubuwah. Dalil-dalil kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalailun nubuwah ini juga penting. Kenapa? Kerana dia berkaitan dengan akidah. Okey, sebab apa? Sebab ada orang dia beriman dengan Allah Ta'ala tapi dia tak beriman dengan Nabi SAW. Maka di sisi kita dia masih kafir. Macam orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dia percaya dengan Allah Ta'ala, dia beriman dengan Allah Ta'ala. Amanna billah, bahkan dia kata apa? Kami mencintai Allah Ta'ala. Nahnu nuhibbullah. Kami mencintai Allah Ta'ala. Dia orang sebut. Dan dia orang memang sembah Allah Ta'ala. Okey. Hatta kalau Kristian sekalipun, kan, orang Nasrani dia orang pun sembah Allah Ta'ala, cuma dia ada masalah Trinity lah. Okay, tapi the father itu bagi dia orang ialah Allah Ta'ala lah. Okay, bagi dia orang kata itu ialah Allah. Baik. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tidak mengakui tentang kerasulan Nabi SAW. Maka di sisi kita mereka masih kafir. Walaupun dia beriman dengan Allah Ta'ala, tapi bagi kita mereka masih kafir. Maka sebab apa? Sebab ada sebahagian yang tak percaya. Sebahagiannya percaya tetapi ego. Itu masalah lain lah. Tapi ada sebahagian dia rasa susah nak terima. Contoh macam siapa? Macam Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb, ayah kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Dia ketika dia masuk Islam lah lepas tu. Tapi ketika mana Fathul Mekah tu dia bila pakcik Nabi Al-Abbas datang ada, masuklah Islam kan. Masuklah Islam. Kau tak nampak ke ni kan? Ni tanda bahawasanya Islam ni betul. Dia kata apa? Dia kata aku nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tak ada masalah. Sebab yelah asyik kalah je perang kan. Perang Badar kalah, Uhud pun tak menang kan. Uhud pun tak menang kan. Khandaq kalah, semualah kalah. Kena malu pula kan. Kena Fathul Mekah pula, kena buka kan. Tak boleh nak buat apa-apa kan. Jadi dia kata kalau lah berhala-berhala ni ada guna, tak adalah teruk sangat macam ni kan. So nampak sangat tak berguna. So dia pun faham. Tapi masalah dia apa? Dia kata masalah dia ialah nak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu. Sebab apa? Pada mata dia masih nampak Nabi SAW ni seorang budak anak yatim piatu yang miskin. Dia macam kita lah perempuan. Kita kan, kita ni kita tengok ada budak kan, dia buah tu, katalah kita tengok budak. Buah kan. Dah besar-besar tiba-tiba jadi ustazah. Budak ni betul ke ustazah ni kan? Dulu entah apa-apa je aku tengok kan. Contohlah. Jadi ada orang dia tak boleh move on. Kan? Dia tak boleh move on. Ni psikologi manusia. Ini psikologi manusia. Jadi kita perlukan apa? Dalailun nubuwah. Dalil-dalil kenabian Nabi SAW. Untuk menguatkan iman. Untuk menguatkan iman. So penting. Jadi kitab Dalailun Nubuwah ni dia akan cerita pasal apa? Sebelum kelahiran Nabi lagi sudah ada tanda-tanda kerasulan Nabi SAW. Kan? Kebangkitan Nabi SAW. Antaranya apa? Antaranya 1000 tahun sebelum Nabi lahir, orang-orang Yahudi, diorang dah standby duduk dekat Madinah. Diorang dah standby duduk kat Madinah. Sebab apa? Sebab perkhabaran tentang datangnya Nabi SAW ke Madinah telah ada kan kepada orang Yahudi. So diorang dah standby 1000 tahun. Dan dalam sebahagian kitab sebut 100 tahun, tapi dalam kitab Syaraful Mustafa karangan Imam Al-Qarfushi rahimahullah, dia kata 1000 tahun sebelum Nabi dilahirkan ni diorang dah duduk dekat mana kota Madinah, kat Yathrib lah nama dia ketika tu kan. Yathrib. Baik, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak sebut apa? Nak sebut bahawasanya Nabi SAW ni memang dalil kenabian Nabi ni dah lama ada. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Imam Ibn Kathir kata sanad kepada kisah ni hasan. Sanad dia baik, okey, boleh diterima. Iaitu yang mana ada seorang sahabat pergi ke Rom, yang mana mereka melihat adanya gambar Nabi SAW. Kan? Yang dalam simpanan Raja Rom. Kan? Raja Rom tu dia ada satu bilik, dia simpan gambar-gambar Nabi-Nabi. Jadi bila dia tanya kepada dia, ni gambar siapa ni kan? Ni gambar koleksi Nabi Adam AS, yang mana ketika mana dia diturunkan di bumi, dia minta kepada Allah, tunjukkanlah kepada dia anak cucu dia yang akan jadi Nabi. Maka adalah gambar Nabi Ibrahim, gambar Nabi Musa, dan dalam tu ada gambar Nabi Muhammad SAW. Padahal Raja Rom tak pernah jumpa Nabi SAW. Tapi sebab sahabat tu kenal Nabi, dia kata, ini gambar Nabi SAW. Jadi gambar Nabi dah siap, dah ada dah sebelum Nabi lahir.
lahir lagi dan disimpan di dalam, katanya dalam tabut Nabi, tabut Bani Israel tu kan, dalam dia orang punya, dia ada bekas dia kan, yang mana disimpankan barang-barang peninggalan Nabi-Nabi Bani Israel lah, cincin Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa dan sebagainya. Okey, baik. Jadi itu yang kedua, Dalailun Nubuwah. Cuma malangnya puan-puan, kitab Dalailun Nubuwah ni tak ada dalam bahasa Melayu. Tu malangnya lah. Okey, saya pun tak tahu kenapa bab ni kurang kajian. Dia ada, mungkin secara sikit lah ada, iaitu apa, antara Dalailun Nubuwah juga ialah apa, bahawasanya Nabi ni dia buat ramalan-ramalan akhir zaman. So kitab tentang hadis akhir zaman ada, antaranya yang dikeluarkan oleh guru kepada guru kita, Fadil Ustaz Fahmi, Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala almarhum. Dia kan ada 40 hadis akhir zaman tu kan. Jadi itu adalah ramalan-ramalan Nabi tentang akhir zaman. Itu pun ialah salah satu daripada tanda kenabian Nabi SAW. Okey, Dalailun Nubuwah juga. Okey, tapi kitab yang memang bahas tentang Dalailun Nubuwah tu tak ada. Setakat ni lah. Yang ada dalam bahasa Arab lah kan. Doa lah. Mungkin ada ustaz-ustaz kita kan. Saya ada niat nak buat kan. Tapi itulah. Kita tahu. Tak ada masa. Okey. Wallahualam. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita boleh kenal tentang Nabi SAW apa dia puan-puan? Pertama Syama'il. Yang kedua Dalail. Yang ketiga ialah Fadail. Okey. Fadail. Fadail ni apa? Fadail ni ialah fadilat. Fadail ni jamak kata bagi fadilat. Okey, kata jamak bagi fadilat. Fadilat ni apa? Kelebihan. Kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi SAW berbanding Nabi-Nabi yang lain. Maksudnya ilmu fadail ni ialah ilmu tentang apa? Tentang perbandingan di antara Nabi SAW dengan Nabi-Nabi yang lain. So di dalam kitab fadail ni dia akan bincang tentang apakah keunggulan dan kehebatan Nabi SAW berbanding Nabi yang lain, contohnya dalam bentuk mukjizat. Sebab itu yang paling mudah kita tengok. Jadi antaranya disebutkan bahawasanya, contoh Nabi Musa AS, dia Allah Ta'ala kurnia kepada dia apa? Kelebihan membelah laut. Betul tak? Kelebihan membelah laut. Tetapi Nabi SAW ada mukjizat yang lebih hebat, iaitu apa? Nabi SAW belah bulan. Belah bulan lagi power. Kan? Of course lah, belah laut pun power juga. Kalau tak power, kita belah apa pun tak jadi kan. Jadi Nabi SAW, tapi nak bagi tahu perbandingannya Nabi SAW ini lebih hebat dari Nabi Musa. Contoh lagi apa? Contohnya para ulama Allah Ta'ala kata apa? Nabi Adam AS ni mulia. Sebab apa? Malaikat sujud kat dia. Betul tak? Tetapi para ulama mengatakan tak. Nabi SAW lebih mulia daripada Nabi Adam. Dari sudut apa? Nabi SAW ini Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Jadi ketika mana Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, Allah Ta'ala tak sujud sekali. Tapi ketika mana Allah Ta'ala dengan malaikat nak selawat, Allah Ta'ala sendiri sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah mula dengan diri dia dulu. Barulah Allah Ta'ala cakap malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Okey. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawatnya malaikat kepada Nabi SAW continuous. Sejak daripada dulu sampailah bila-bila, kan, sejak azali dan abadi. Bahawasanya malaikat akan selawat kepada Nabi SAW berdasarkan ayat tu. Sebab ayat tu Allah Ta'ala kata yusallun. Yusallun ni fi'il mudhari' dalam bahasa Arab lah. Okey, kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada fi'il madhi yang lepas, fi'il mudhari' sekarang dah akan datang. So maksudnya malaikat berselawat sekarang dan akan datang pun malaikat tetap berselawat kepada Nabi SAW. Maka continuousnya selawat malaikat kepada Nabi itu lebih mulia. Sebab apa? Sujud kepada Nabi Adam sekali je. Tapi selawat para malaikat kepada Nabi SAW tak berhenti-berhenti. Nampak? So ini satu kemuliaan lah. Itu perbandingan. Dan ada lagi lah perbandingan dengan Nabi lain, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya. Itu dalam kitab cerita pasal Fadail, puan-puan. Jadi kitab Fadail ni ada tak? Yang ni ada terjemahan dia. Ada terjemahan, nama kitab tu Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama dalam mazhab Syafi'in, kurun ke-7. Okay. So dia ada kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Ulama kurun ke-6 atau kurun ke-7 lah. Dan kitab tu diterjemahkan oleh guru kami Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani hafizahullah ta'ala. Dikeluarkan, dicetak oleh Galeri Ilmu. So boleh cari kat Shopee pun ada. Okay? Kat Shopee pun ada. Boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kita boleh kenal tentang Nabi SAW ialah khasa'is. Syama'il, Dalail, Fadail, dan yang keempat khasa'is. Khasa'is ni apa? Khasa'is ni kata jamak bagi perkataan khususiyah. Khususiat ni apa? Khususiat ni ialah keistimewaan.
khusus lah. Bahasa Melayu kita sebut khusus. Pengkhususan. Maksudnya, benda-benda yang Allah Ta'ala khususkan Nabi SAW yang Allah Ta'ala tak bagi kat Nabi-Nabi yang lain. Ataupun kepada manusia-manusia yang lain. Nabi-Nabi lain ada tapi tak bagi kat manusia lain. Jadi ini benda apa kita panggil specialities lah. Special. Benda yang Allah Ta'ala utamakan Nabi yang Allah Ta'ala tak bagi kat makhluk yang lain. Ataupun tak bagi kat even kat Nabi yang lain. Benda khususiat yang paling besar sekali yang kita semua tahu apa dia? Isra' Mi'raj. Tu antaranya lah Isra' Mi'raj. Sebab apa? Tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun yang pernah di Isra' dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun di kalangan para Nabi dan Rasul dan hatta mana-mana makhluk yang pernah ru'yatullah, yang pernah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecuali Nabi SAW. Okey? Tidak ada. Jadi itu pun khususiat juga. Yang ni ada kitab dia dalam bahasa Melayu tapi susah nak cari. Sebab diterbitkan oleh secara persendirian lah, kan. Antara yang terjemah tentang bab ni ialah Syekh Fuad Kamaluddin daripada Rembau, daripada Negeri Sembilan, di bawah Yayasan Sofa, kalau tahu. Dia ada penerbitan As-Sofa dia tu, so dia orang keluarkan kitab sendiri, tak jual pun kat kedai buku, memang dia orang jual sendiri je. Dia antara yang terjemah. Yang kedua, Syekh Ibrahim Masran Al-Banjari, dia ada terjemah juga kitab Jawharul Munazzam pada menerangkan keistimewaan Rasulullah Azam sallallahu alaihi wasallam. Kitab itulah yang saya baca kat Al-Falah. Okey. Kitab tu yang saya baca kat Al-Falah. Boleh. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu boleh kita tahu tentang keistimewaan Nabi SAW. Itu yang keempat. Dan yang kelima yang kita boleh tahu tentang Nabi SAW apa dia? Yang kelima ialah tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sarair. Sarair ni apa? Sirah lah. Tadi saya dengar ada orang sebut sirah. Ya. Yang kelima ialah tentang sirah. Sirah ni apa? Sirah ni ialah ayyamun Nabi SAW. Hari-hari yang dilalui oleh Nabi SAW. Bermula daripada lahir, bahkan sebahagian sirah sebelum Nabi lahir, cerita tentang tok nenek moyang Nabi, tentang Sayyidina Adnan, Sayyidina Ma'ad, Sayyidina Mudhar, Sayyidina Ilyas, Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Lu'ay, kan, Ghalib, Fihir, kan. Itu semua atuk-atuk Nabi. Bahkan ada yang sebahagian bermula daripada Nabi Ibrahim lagi, Nabi Ismail. Kemudian barulah cerita atuk Nabi, penting untuk kenal atuk Nabi. Atuk Nabi ni penting, kan. Sayyidina Abdul Muttalib, Syaibatul Ham. Okey, ayah dia Abdul Manaf penting juga. Atuk dia iaitulah Sayyidina Qusay. Qusay ni lah orang yang kembali ke autoriti keluarga Nabi dekat Mekah. Sebab sebelum tu ada family lain daripada Yaman yang pegang Mekah, kan. Sebab dia orang raid Mekah tu dan dia orang ambil ni lah, dia orang memegang tampuk kekuasaan. Tapi atuk Nabi Qusay ni lah yang ambil balik. So itu semua cerita daripada sirah. Paling kurang kita tahulah secara basic Nabi lahir kat mana, kemudian Nabi disusukan oleh siapa, kan. Kemudian mak Nabi wafat bila, ayah Nabi wafat bila, dijaga oleh siapa setelah itu, dijaga oleh siapa setelah itu, dijaga oleh atuk, dijaga oleh pakcik, kemudian bekerja, kan, mengembala, kahwin, dapat anak, kemudian diutus jadi rasul, kemudian dakwah secara dakwah secara terang-terangan, kemudian Isra' Mi'raj, kewafatan pakcik, kewafatan zaujah isteri Nabi SAW, kemudian hijrah, kan, kemudian perang-perang yang berlaku dalam ketika mana di Madinah tu ada lebih kurang 83 peperangan yang berlaku, kan. Kemudian last sekali kewafatan Nabi SAW. Setiap itu sebenarnya dia ada buku yang tersendiri lah. Dia ada satu buku yang cerita semua, dia ada buku yang khusus, ada buku cerita pasal perang Nabi je, ada buku cerita pasal wafat Nabi je. Sebab cerita pasal wafat Nabi je banyak riwayat. Dan saya kita itu baca dengan guru kita Piyu Salman hafizahullah taala, cerita pasal wafat Nabi saja. Jadi ilmu tentang Nabi ni banyak lah. Itu satu, dan itu sirah lah, sirah tentang perjalanan hidup. Ada satu lagi jenis buku sirah, ialah buku yang mengenalkan kita tentang orang-orang yang berada di sekeliling Nabi. Itu pun sirah juga, iaitu mengenalkan anak Nabi siapa nama dia, pakcik Nabi belah ayah siapa, pakcik Nabi belah mak siapa, makcik Nabi belah ayah siapa nama makcik Nabi belah mak, sepupu sepapak Nabi, okey, isteri-isteri Nabi, Nabi punya Nabi punya sahabat-sahabat yang rapat, Nabi punya khatib, Nabi punya penyair, Nabi punya pemegang kasut, Nabi punya penulis, katib Nabi SAW. Itu pun salah jenis kitab sirah juga. Nama nama alat senjata-senjata Nabi, nama pakaian Nabi, nama binatang-binatang Nabi, itu pun sirah juga. Okey, itu pun sirah. Antara yang ustaz yang menulis kitab tentang sirah bahagian ni ialah Ustaz Muhadir bin Haji Jun. Dia ada galeri ilmu juga lah, boleh try cari. Saya tak pastilah
ada lagi tak dicetak kan, tapi boleh carilah sirah berkenaan dengan tu. Okey, so itu 5 ilmu tentang Nabi SAW. Ya, ada soalan? Kisah Israiliyat Baik, soalan tu bagus. Israiliyat ni dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia macam ni. Israiliyat ni dia bukan cerita pasal Nabi. Tak, dia cerita pasal Nabi-Nabi terdahulu. Okey, baik. Israiliyat ni banyak dalam tafsir. Banyak dalam tafsir. Cuma kita kena faham macam mana cara nak bermuamalah dengan Israiliyat. Sebab Nabi sendiri sebut. Nabi kata, Israiliyat ni dengar boleh, percaya jangan, tolak pun jangan. Itu Nabi sendiri yang cakap. Sebab kisah-kisah Israiliyat ni dapat dari mana? Dapat daripada orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi diorang pun ada tradisi. Diorang ada tradisi keilmuan diorang juga. So diorang ada riwayat-riwayat dan diorang punya agama kan lagi lama dari zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ni 1000 tahun sebelum zaman Nabi SAW. So macam-macam kisah dan diorang punya rasul ramai. Sebab tu kalau kita tengok dekat Palestin dan sekarang ada Israel kan, dalam kawasan Israel banyak kubur Nabi-Nabi yang kita tak kenal pun nama dia. Okey, tu semua Nabi Bani Israel. Okey, so Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bani Israel ni dia banyak kisah. Cuma sebahagian daripada kisah dia tu kita boleh terima, sebahagiannya kita tak boleh terima. Macam mana nak boleh terima? Yang ni puan-puan kena faham dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah, dalam bab sifat yang harus bagi para rasul. Apa sifat yang harus bagi para rasul? Itu sifat wajib. Sifat wajib ada 4 kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Okey. Sifat yang harus apa? Puan-puan belajar akidah kan? Ada. Okey. Apa sifat harus? Kalau tak belajar saya tak kisah. Kalau belajar kena tanyalah. Sifat yang harus bagi para nabi dan rasul. Apa? Tak ingat? Tak ingat ke tak tahu? Tak apalah. Saya kata tak ingat lah kan. Saya tolong cover. Baik, jawapannya apa? Dalam kitab disebutkan bahawasanya sifat yang harus bagi para rasul ialah harus bagi para rasul bersifat dengan sifat-sifat manusia yang tidak menjatuhkan maruah mereka sebagai para rasul, yang tidak menjatuhkan martabat mereka sebagai para rasul. Okey, so maksudnya apa? Mereka boleh sakit, mereka boleh hidup macam biasa, mereka makan, minum, berkahwin, ada anak semua, mereka sedih, mereka gembira, mereka boleh sakit dan mereka boleh mati kan. Tetapi yang tak jatuh martabat. Contoh sakit boleh sakit, tetapi bukan sakit yang jatuhkan martabat. Contoh macam apa? Macam riwayat kisah tentang Nabi Nabi Ayub AS sakit kulit sampai kita kata leprosy kan. Kita kata kisah macam tu tak boleh terima lah. Sebab apa? Dia Nabi. Kalau dia ada leprosy, orang tak boleh dekat dengan dia. Macam mana dia nak dakwah? Jadi tak guna Allah Ta'ala jadikan dia Nabi. Nampak? So macam tu kaedah kita. Kita kena melihat kisah-kisah tersebut dengan kacamata akidah. Kisah ni boleh menjatuhkan martabat tak? Ataupun ada tafsiran yang lain. Contoh, ulama kritik tentang masalah Nabi Yaqub AS. Kan dalam surah Yusuf sebut Nabi Yaqub ni buta. Kan? Adakah memang buta? Kita kata tak. Sebab kalau buta macam mana dia nak dakwah? Kan? Dia Nabi, dia Rasul, dia kena sampaikan dakwah dia. Kalau dia buta macam mana dia nak dakwah? Jadi dalam tafsir dia sebut sama ada kisah tu tak betul ataupun kita tafsirkan dia dah tak jadi Nabi dah tentu. Bukan tak jadi Nabi macam mana? Maksudnya dia dah selesai dah misi dakwah dia, kan anak dia dah Nabi. So anak dia lah yang dakwah pula. So macam tu. So kita kena faham, kena baca tu dengan kacamata akidah. Sebab tu dalam kitab tafsir dia akan sebut kisah ni Nabi Yaqub dia ada sakit mata, tapi bukan sakit mata yang sampai buta, tak. Begitu jugalah kisah tentang Nabi Daud AS. Pernah dengar kisah Nabi Daud? Kan? Ada yang pernah ada tak kisah tentang Nabi Daud dengan 99 kambing tu? Ada kan? Yang tu pun dalam Quran. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala tak cerita pun, tapi kalau kita baca dalam tafsir, para ulama kata kisah tu tak boleh diterima. Kan? Maksudnya kan dia kata Allah Ta'ala hantar 2 malaikat untuk tegur Nabi Daud kan? Nabi Daud AS, ayah Nabi Sulaiman. Sebab dia kata apa? Dikatakan bahawasanya dia ni ada 99 orang isteri. Okey. Kemudian dia tengok ada isteri, dia punya tentera ataupun dia punya pegawai dia berkenan. Jadi dia hantar tentera dia tu pergi berpegang supaya mati, supaya dia boleh kahwin dengan ni. Kita tak mungkin. Orang biasa saja perangai macam tu kita kata tak mungkin. Hasya, tak mungkinlah Nabi perangai macam tu. Betul tak? Jadi sama ada dia ada takwilan kepada kisah tu ataupun kita kata kisah tu tak boleh terima lah. Itu kisah-kisah Israiliyat yang saya sebut tadi. Kita kena tengok dengan kacamata akidah. Okay? So penting lah. Bab tu sebenarnya panjang lah. Dia ada satu bidang ilmu pula lah.
Okey, untuk kita semak. Sebab tu kadang-kadang hati-hati jugalah. Buku-buku cerita kanak-kanak ni kan kita kena tengok juga. Kena tapis dengan akidah. Tapi dia bukanlah mesti ada sebagian orang pula dia macam ni pula. Oh, kisah ni tak sahih jadi kami tak nak terima. Jangan macam tu. Itu perangai satu juga kan. Tak betul juga perangai macam tu. Kisah ni dia tak mesti kena sahih. Sirah tak mesti sahih. Kan? Sanad dia tak mesti sahih. Kadang-kadang tak ada sanad pun tapi kisah tu masyhur. Tak ada masalah. Selagi kita kata benda tu tidak menyalahi kaedah-kaedah agama. Tak menjatuhkan, merendahkan martabat Nabi SAW. So, okey. Boleh? Dia panjang nak explain tu tapi mudahnya macam tu lah. Boleh Wallahualam. So masa saya dah habis perempuan, dah terlebih 4 minit. Saya minta maaf. Saya syak perempuan. Saya tak kisah perempuan lah. Okay. Jadi yang baik itu datang Allah, kurang itu datang dari kemari saya. Saya minta maaf, salah silap kurang-kurang dan sebagainya. Moga-moga apa yang saya kongsi petang ni bermanfaat lah. Kalau tak ada manfaat tu saya minta maaf lah. Saya ni pengganti je. Guru yang sebenar, guru kita lah Ustaz saya Abdul Qadir Jufri. Saya ni ni lah orang kata apa, tolong-tolong lah kan. Orang kata kalau tak ada air, pakailah debu untuk tayamum kan. Saya ni nak jadi debu pun tak mampu. Jadi saya ni yang lagi bawah lah dari debu. So saya minta maaf atas kekurangan dan silap kurang-kurang tu kat mana. Yang baik tu datang Allah, kurang tu datang dari kemari saya sendiri. Saya minta maaf sangat-sangat. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Jadi cukup sekadar tu. Wallahu ta'ala ala wa ala wa sallallahu ala sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wa sullana al-awrati wa amini rawati wa ufil li walidina rabbi wa mauludina wa ahli wa ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma' amin rabbi fasma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli sallallahu wa sallama rabbi alaihi عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.